Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang kembali ke channel Syukri Saham Global. Okey, so pada kali ini saya akan membuat update tentang video yang lepas, yang mana saya ada mengeluarkan video tentang quantum metal, tentang apakah sebenarnya cara yang digunakan untuk kita membeli emas secara menggunakan leverage. Tetapi leverage yang digunakan oleh sistem quantum metal ini tidak boleh mengakibatkan stop out ataupun margin call. Iaitu saya sebenarnya ingin tahu apakah mekanisme, apakah cara, apakah metod yang digunakan oleh quantum metal ini untuk membolehkan investor dapat menggunakan leverage tetapi pada masa yang sama tidak menghadapi situasi margin call ataupun stop out. Sebab bagi saya ini ialah satu pendekatan yang sangat-sangat menarik yang memang saya tak tahu sebelum ini. Jadi itulah objektifnya, very clear. Saya nak tahu apakah mekanisme yang digunakan dalam sistem quantum metal ini. Saya tidak mempunyai masalah dengan pelaburan gold. Indeed, saya merasakan gold adalah satu investment yang sangat-sangat bagus untuk investment, especially-nya apabila berlaku inflation yang sangat-sangat tinggi, yang mana gold boleh menjadi sebagai hedge against inflation. It is a very good mechanism to fight against inflation. Alright, jadi berkenaan dengan persoalan saya, apakah sebenarnya metod yang digunakan oleh quantum metal ini untuk menyediakan leverage tetapi tidak boleh menyebabkan margin call ataupun stop out. Jadi bagi kawan-kawan yang masih belum clear apa itu margin call, apa itu stop out, macam mana dia boleh berlaku, boleh refer kepada video saya sebelum ini yang mana saya telah pun membuat catatan ataupun carta-carta bagaimanakah kita boleh dikenakan margin call ataupun stop out apabila membuat investing secara menggunakan leverage. Jadi again, just untuk refresh, apa itu leverage? Leverage itu ialah apabila kita menggunakan financing, kita menggunakan pembiayaan untuk membesarkan margin kita, untuk membesarkan capital kita, yang mana ia boleh menggandakan pulangan kita dengan lebih cepat dan ia juga boleh menyebabkan kita kerugian dengan lebih banyak apabila kita menggunakan leverage, yang mana saya telah pun explain bahawa leverage ini ialah ibarat pisau bermata dua, bawah pun tajam, atas pun tajam. Kalau kita untung, kita boleh untung besar. Kalau kita rugi, kita juga boleh rugi besar. Jadi itulah leverage. Dan sebenarnya leverage ini ialah sesuatu yang normal. Perniagaan sering menggunakan leverage, seperti membuat pinjaman di bank untuk membeli mesin, untuk membeli peralatan dan sebagainya. Itu juga ialah leverage. Begitu juga kita sebagai individu juga, kita beli rumah bernilai 500,000 dengan down payment 50,000. Jadi 90% itu juga ialah kita menggunakan leverage, menggunakan pinjaman daripada bank. Begitu juga ada student yang menggunakan PTPTN, itu juga ialah leverage, membuat pinjaman. Personal loan, credit card, itu semua juga ialah penggunaan leverage dalam kehidupan kita yang sentiasa kita gunakan. Dan juga banyak investor pelabur sebenarnya menggunakan leverage apabila membuat investing, sama ada dalam pasaran saham, sama ada dalam pasaran option, sama ada dalam cryptocurrency, juga mempunyai leverage yang disediakan oleh pihak broker ataupun oleh pihak bank. Jadi leverage ini sangat-sangat common, cuma penggunaan leverage untuk perkara-perkara ini adalah berbeza. Dan seterusnya, kalau dalam dunia investing ini, leverage yang digunakan ialah kita kenali sebagai buying on margin. Jadi apabila kita menggunakan leverage dalam investing financial product ini, kita akan dikenakan stop out dan margin call apabila margin asal kita tidak lagi boleh menampung kerugian yang sedang berlaku. Jadi setiap leverage dalam setiap perkara ini mempunyai cara dan konsep yang berlainan. Jadi itulah sebabnya saya nak tahu, jadi bagaimanakah quantum metal memberikan leverage kepada mereka yang membeli emas menggunakan GAE, Gold Asset Enhance ini daripada quantum metal. Jadi disebabkan persoalan itu, untuk saya tahu apakah sistem, apakah mekanisme yang digunakan, apakah metod yang diguna pakai. Jadi saya membuat sedikit pembacaan dan juga menonton beberapa video di YouTube, dan akhirnya saya jumpa satu presentation daripada sahabat kita ini yang saya rasa ialah ejen kepada quantum metal. Jadi saya akan letakkan link video YouTube beliau di dalam description di bawah video ini. Slide daripada presentation dia untuk memahami bagaimanakah sebenarnya sistem yang digunakan oleh quantum metal dalam cara memberikan leverage kepada mereka yang join dalam sistem quantum metal ini.
Alright, jadi daripada slide ini macam mana QM bagi pembiayaan Jadi apa yang kita boleh lihat, ini ialah dalam plan GAE 10X iaitu untuk 10X ini ialah bernilai $2,500 dan kita hanya perlu menyediakan margin kita ialah $250. Jadi $2,500 ini mewakili 10 unit dengan satu unit ialah $250. Jadi kemudian diterangkan dekat sini QM membeli CPO dengan trader A dengan modal 2250 USD di Bursa Suk Asila. Jadi saya tak nak sentuh kenapakah menggunakan CPO dan sebagainya. Bagi saya ini adalah cara untuk membolehkan produk ini ditawarkan secara syariah dan kemudiannya QM jual CPO kepada anda dengan harga cost plus profit 2328.75 dan kemudiannya ada statement di sini bayaran tertangguh. Alright. Dan kemudian QM jual balik pada trader B dengan harga kos 2250 dan QM telah mendapat cash untuk melakukan pembiayaan pada anda 9x, 9 kali ganda. Alright, jadi apa yang penting dekat sini ialah kita nampak dekat sini bayaran tertangguh. Apakah yang dimaksud dengan bayaran tertangguh ini? Ini sebenarnya adalah pinjaman. Sebenarnya kita telah pun membuat pinjaman di sini Dan kemudian dalam slide yang kedua ini terdapat statement di sini bahawa pengguna menerima wang tunai dalam masa sama berhutang dengan bank dan perlu membayar balik secara ansuran. Jadi daripada slide presentation yang disediakan oleh sahabat kita ini, barulah saya faham sebenarnya apa cara yang digunakan. Iaitu yang pertamanya daripada presentation ini, kita dapat melihat sebenarnya kita telah pun membeli 10 unit bernilai $2,500 daripada QM. Nilai $2,500 itu ialah dalam bentuk gold yang memang kita dah pun membeli gold $2,500 nilainya iaitu 10 unit. Cuma kita hanya perlu menyediakan 1 unit margin ataupun $250 dengan 9 unit lagi iaitu $2,250 ialah pinjaman ataupun pembiayaan secara bayaran tertangguh. Jadi jelas di sini bahawa apabila kita menggunakan GAE 10, kita telah pun membeli emas secara totalnya 10 unit bernilai $2,500. So tahniah, kita telah pun mendapat gold bernilai $2,500 lebih kurang RM10,000. So tahniah, dengan $250 saja kita telah pun membeli emas bernilai RM10,000 ataupun $2,500. Jadi itu clear, ini bermaksud kita tidak akan menghadapi margin call sebab memang kita dah pun membeli 10 unit dengan $2,500. So it's totally no margin call dekat sini, no stop out dekat sini. Very very clear. Dan dalam masa yang sama, tahniah juga, kita juga telah membuat hutang baru. Kita juga sebenarnya telah membuat liability baru, iaitu 9 unit tadi ialah pinjaman kita daripada QM ataupun daripada bank. Yang ini saya tidak dapat pastikan. Jadi kawan-kawan yang berminat perlu mengetahui dengan siapakah kawan-kawan akan berhutang $2,250 ini. Sebab ini ialah hutang baru yang telah dibuat, liability baru yang telah dibuat sewaktu kita membeli 10 unit GAE ini. Dan seterusnya juga pembeli emas ini perlu membayar management fees yang bernilai 3.5% untuk financing, untuk pembiayaan 9 unit lagi tadi yang bernilai $2,250. Jadi itulah sebenarnya yang berlaku dalam transaction ini, bahawa pengguna telah pun membeli emas bernilai RM10,000 ataupun bernilai $2,500 dan pada masa yang sama pengguna di sini juga telah pun membuat hutang baru, telah pun membuat liability baru bernilai $2,250 lebih kurang RM9,000. Jadi itulah sebenarnya transaction yang telah berlaku dekat sini. Dan apa yang saya nampak dekat sini, ini ialah lebih kurang macam sistem pembiayaan ASB financing. Kita membeli ASB dan sebagainya. Dan bilakah pinjaman 9 unit ini ataupun 2,250 ini perlu dibayar kembali? Iaitu apabila kita terminate ataupun jual kembali unit kita di pasaran berdasarkan kepada harga semasa. Jadi saya juga telah membuat sedikit perkiraan bagaimanakah bentuk untung ruginya apabila kita
kita menggunakan sistem yang disediakan oleh QM ini, dan kawan-kawan boleh melihat dalam komen yang pertama di bawah video ini. Alright, jadi seterusnya pada pandangan saya, yang pertama, apakah pelaburan dalam emas itu bagus? Yes, pelaburan dalam emas ini sangat-sangat bagus, especially-nya untuk long term, kerana emas digunakan oleh investor sebagai hedge against inflation. Jadi pelaburan dalam emas ini memang sangat-sangat bagus untuk jangka masa panjang. Yang keduanya, apakah berkemungkinan untuk emas jatuh lebih daripada 10%, 20%? Yes, sejarah juga telah membuktikan emas boleh jatuh 40%, 50%. Kalau kita lihat di chart ini bahawa emas pernah jatuh daripada ketinggian sebelumnya 70%, iaitu pada tahun 1980, dan hanya kembali break top pada tahun 2010. Jadi ini ialah kejatuhan emas sepanjang 30 tahun sebelum emas recover semula dan membuat new high. Begitu juga emas pernah jatuh sekali lagi pada tahun 2011 dengan kejatuhan 46%. Sehingga kepada tahun 2020, iaitu lebih kurang 10 tahun, barulah emas recover kembali. Jadi walaupun secara long termnya kita boleh nampak peningkatan harga emas, tetapi kita juga kena tahu bahawa emas juga pernah mengalami zaman-zaman kejatuhan 50%, 60%, 70%, dan juga pernah mengambil masa 30 tahun untuk recover kembali. Walaupun emas ini mempunyai sejarah peningkatan saban tahun, ia juga pernah mencatatkan sejarah kejatuhan 50%, 60%, 70% dalam masa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun sebelum kembali recover. Alright, jadi itulah yang dapat saya kongsikan tentang quantum metal ini, dan seterusnya juga saya mengucapkan terima kasih kepada salah seorang ejen quantum metal sebenarnya, iaitu Encik Zakir yang telah pun message saya dan seterusnya mengesahkan persoalan saya ini tentang bagaimanakah transaction yang berlaku dalam quantum metal ini. Dan seterusnya juga terima kasih kepada kawan kita daripada channel YouTube yang saya nyatakan tadi, yang mana saya telah menggunakan slide daripada presentation beliau. Alright, so dengan itu saya rasa research saya ataupun kajian saya tentang bagaimanakah quantum metal ini melaksanakan sistem leverage-nya telah pun saya mendapat jawapan seperti mana yang telah saya explain dengan kawan-kawan tadi. Alright, seterusnya saya harap perkongsian ini bermanfaat. Kita berjumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.